Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 19 Julai 2022. Rang Undang-Undang Pembekalan Tambahan Pertama 2022 diluluskan oleh Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah semalam melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM688.34 juta. Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang membentangkan usul RUU tersebut berkata daripada jumlah itu RM261.78 juta disalurkan kepada Kementerian Kewangan Negeri sebagai tambahan kepada kumpulan wang berkanun antara lain bagi mengurangkan defisit pembangunan serta caruman kepada kumpulan wang amanah. Manakala RM149.52 juta atau 21.72% diperuntuk bagi membaik pulih infrastruktur dan membantu rakyat yang terkesan akibat bencana. Sementara itu RM65.28 juta diperuntuk bagi keperluan bekalan air negeri, RM58.92 juta untuk pentadbiran pengurusan dan penyelenggaraan bangunan kerajaan, manakala selebihnya diagih bagi kegunaan kementerian serta jabatan negeri ini. Persidangan akan bersambung hari ini. Usul untuk membahaskan isu tuntutan waris Kesultanan Suluh terhadap Sabah yang dibawa Ketua Pembangkang Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal ditolak dalam Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun semalam. Speaker Dun Sabah Datuk Kazim M. Yahya berkata usul itu ditolak berdasarkan Peraturan 23.2 yang mengkehendaki permohonan membawa mana-mana usul perlu dibuat dalam tempoh 24 jam sebelum bermulanya persidangan. Datuk Muhammad Syafiee yang merupakan adun senalang dan juga ahli Parlimen sempurna memohon usul itu dibahas pada mana-mana hari persidangan yang berlangsung selama 4 hari bermula semalam, kerana ia melibatkan isu penting kedaulatan Sabah. Bagaimanapun, Datuk Kazim kemudian menasihatkan Datuk Muhammad Syafiee untuk membawa usul itu ke Parlimen kerana ia melibatkan persekutuan dan isu itu harus ditangani kerajaan persekutuan. Kerja-kerja naik taraf loji rawatan air Telibong 1 dan 2 dijangka dapat disiapkan selewat-lewatnya tahun depan. Pembantu Menteri Kerja Raya 1 Datuk Limus Curi berkata pihaknya menerusi Jabatan Air Negeri Sabah JANS kini giat memantau penaiktarafan tersebut. Loji Telibong 1 dengan kapasiti 5 juta MLD untuk sepindik dan juga Telibong 2 itu juga akan dinaik taraf kapasiti 10,000 MLD. Kerja-kerja pembinaan dan sedang dijalankan, mungkin siap dalam tahun ini ataupun tahun hadapan. Dan pembinaan loji baru yang berkapasiti 80 MLD. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Adun Darau Azhar Datuk Matusin dalam persidangan Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Mengulas mengenai 3 tangki air yang dibuat di Sandakan, Datuk Limus berkata pihaknya akan mengenal pasti segala permasalahan yang berlaku di Sandakan dan akan mengadakan lawatan kerja di kawasan berkenaan. Sementara itu, bagi menjamin bekalan air di daerah Ranau, JANS akan melaksanakan projek bekalan air luar bandar. Pembantu Menteri Kerja Raya 2, Datuk Robert Tawik berkata projek itu diluluskan di bawah peruntukan Geran Persekutuan Kementerian Pembangunan Luar Bandar melibatkan pembinaan sebuah loji air baharu yang berkapasiti 60 juta liter sehari. Projek ini melibatkan pembinaan sebuah loji rawatan air baharu yang berkapasiti 60 juta liter sehari dari sumber air Sungai Mengkudu untuk dibekalkan ke kawasan liputan baharu merungkumi kawasan mukim perancangan. Di samping itu, loji baharu ini juga dijangka akan meningkatkan bekalan air ke kawasan yang sering terjejas. Pada masa ini terdapat 2 projek dalam peringkat pembinaan iaitu projek naik taraf loji rawatan Kimolohing dan Bambangan dengan anggaran peruntukan RM15 juta yang telah dimulakan pada Februari 2022 dan dijangka siap Ogos 2023.
Kerajaan negeri digesa menubuhkan program gedung makanan PGM bagi mengawal kenaikan harga barang terutama barangan keperluan asas. Ia juga bagi menjamin sumber makanan dapat dibekalkan secara berterusan. Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Mohamed Yassin berkata ketidakseimbangan ekosistem dalam industri pertanian atau penternakan berasaskan makanan yang berlaku membawa kepada ketidakstabilan harga barang dan kekurangan stok makanan. Beliau juga mencadangkan agar Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB diberi kepercayaan untuk menerajui pelaksanaan PGM kerana kapasiti dan fungsi SLDB yang sesuai dengan tugas tersebut. Tambahnya, SLDB juga mempunyai kerjasama dengan pelbagai kementerian, agensi dan jabatan kerajaan di peringkat negeri dan persekutuan. Beliau bercakap dalam persidangan DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Adun dilantik Datuk Amisa Yassin menggesa kerajaan khasnya pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba mengaut keuntungan daripada harga bekalan makanan mentah dan barang basah. Katanya golongan yang tidak bertanggungjawab menaikkan harga barang sesuka hati, menyembunyikan barang, mengenakan caj terlalu mahal dan taktik lain yang tidak baik menyukarkan dan membebankan pengguna tidak patut dibiarkan. Majlis Daerah Penampang sedang dalam penilaian untuk dinaik taraf sebagai Majlis Perbandaran Penampang mengikut kelayakan beberapa kriteria yang ditetapkan kerajaan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Isnin Aliasnih berkata, antara kriteria yang ditetapkan merupakan bandar utama mempunyai penduduk tidak kurang daripada 150,000 orang dan sumber kewangan yang mapan dengan hasil tahunan tidak kurang dari 20 juta ringgit. Sekiranya semua kriteria ini dapat dipenuhi oleh Majlis Daerah Penampang, maka pihak kementerian akan mengangkat perkara ini kepada Kabinet Negeri untuk dipertimbangkan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun dilantik Datuk Seri Panglima Yong Teck Lee dalam sesi soal-jawab persidangan DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Manakala bagi status Majlis Daerah Lah Datu MDLD, penilaian yang sama dilaksana dan setakat ini MDLD masih belum dapat memenuhi kriteria asas untuk dinaik taraf menjadi Majlis Perbandaran. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun ketika menjawab mengenai isu kegagalan pengutipan penilaian pencapaian dan isu pemaju yang tiada lesen menjelaskan kementerian akan meneruskan usaha memastikan perkara tersebut dapat diselesaikan mengikut kaedah seperti memperkasakan kursus kepada pekerja serta bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan pihak berkuasa. Tambahnya, jabatan berkaitan juga perlu menukar pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan amanah melalui rehabilitasi kepada tugas yang tidak banyak berurusan dengan orang ramai. Kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak 9.5 juta ringgit kepada Lembaga Kebudayaan Sabah bagi tujuan mempromosi kekayaan budaya dan kepelbagaian etnik di negeri ini serta RM400,000 kepada Persatuan Kebudayaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kesemua peruntukan tersebut sebagai tanda keseriusan kerajaan negeri dalam meningkatkan semula sektor pelancongan di Sabah. Menurutnya, kerajaan negeri juga sedang melaksanakan pelan pemulihan pelancongan Sabah untuk pelancong dalam dan luar negara sebagai usaha mempromosikan sektor tersebut. Beliau juga menyeru agar pemain industri pelancongan bersifat inovatif sedia untuk berubah dalam mengatasi pelbagai kekangan yang dihadapi termasuk situasi negara beralih ke fasa endemik. Datuk Haji Ji berkata demikian dalam ucapan Majlis Penangguhan Sambutan Pesta Regata Lepa kali ke-27 di Semporna. Teks ucapan dibacakan Pegawai Daerah Semporna merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk Pesta Regata Lepa, Juraimin Jadil. Majlis ini menyaksikan Ratu Lepa 2022 dinobatkan kepada Siti Zunia Ramsyah, sementara tempat kedua dan ketiga dimenangi Azira Ramli dan Suhaila Roslan. Baik, beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan baharu menurun kepada 224 kes malam. Keadaan tidak banyak berubah dengan kedudukan sebelumnya, kecuali Kota Kinabalu yang kembali mencatat jangkitan baharu 3 angka iaitu 137 kes.
Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 9 daerah merekodkan peningkatan kes harian sementara 10 daerah mencatatkan penurunan. Sebanyak 10 daerah tidak mencatatkan sebarang kes baharu. 223 kes berada dalam kategori 1 dan 2, manakala terdapat 1 kes dalam kategori 3. Dalam pada itu, 181 pesakit sembuh dan 216 masih dirawat. Tiada kematian direkodkan. Baik, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu COVID-19 mengikut daerah bagi di Sabah. Lembaga Koko Malaysia LKM akan mengajurkan Hari Inovasi LKM bermula 21 hingga 23 Julai ini di Pusat Penyelidikan Bioteknologi Koko Kota Kinabalu. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Koko Malaysia Dr. Ramli Kassin, acara julung kali itu bertujuan memberi peluang kepada masyarakat mendapatkan maklumat serta mempromosi pengkomersialan teknologi dan inovasi yang dibangunkan LKM. Inovasi yang kita ingin kongsi ini berkisar daripada huluan sehinggalah kepada hiliran lah, bermakna kita dari segi penanaman koko ada dia punya inovasi baru. Kemudian daripada kita punya pertengahan dan juga hiliran seperti coklat dan sebagainya, banyak inovasi-inovasi yang kita buat. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ditemui di Kota Kinabalu. Tambah Dr. Ramli, Hari Inovasi LKM yang bertemakan inovasi pemangkin kemajuan industri koko turut menyasarkan 3,000 pengunjung terdiri daripada pelajar sekolah, pelajar universiti, agensi kerajaan dan swasta, petani koko dan pengusaha industri koko. LKM juga akan melancarkan 4 produk coklat berfungsi, Keto Coklat, semasa Majlis Perasmian Hari Inovasi LKM 2022 pada 22 Julai nanti. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saudara kekal patuh SOP walau di mana anda berada. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.